Islam suruh kita buat apa musim Covid ni? Di zaman Rasulullah tak ada Covid. Di zaman Rasulullah yang ada dan zaman sahabat pada ketika itu ialah ta'un. Ayat mana yang perlu kita baca di musim Covid ni buat zikir? Allah dah sebut dah dalam Quran. Di musim wabak melanda, di musim sukar, maka alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun orang-orang yang beriman itu apabila ditimpa, apabila dilanda wabak, apabila dilanda COVID-19, maka mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku daripada Allah, kepada Allah jualah aku datang kembali. Kuman Covid daripada Allah, kepada jualah kuman Covid kembali. Buat zikir ni. Tak tangan kanan kat dada kiri, saya nak ijazah ayat ni. Allah suruh kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku datang daripadamu ya Allah, dan kepadamu jualah aku kembali. Pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, jagalah aku daripada COVID-19 dengan keberkatan zikir yang Engkau suruh aku baca ketika wabak ini ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi kita orang Melayu baca ayat ni bila? Ketika mati. Ni silap ni. Ayat ni lah Allah suruh baca ketika banjir. Ayat ni Allah suruh baca ketika kemarau, anak aksiden, apa saja bala, apa saja wabak. Ini ungkapan yang Allah suruh kita baca. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca pada musim ini kerana jaminan daripada Allah. Ubah persepsi. Orang Arab memang baca macam tu. Bagi tahu anak you accident, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak mati, bukan masalah mati, dia hidup pun accident tu satu bala, maka sebut inna lillahi ni. Jadi bermula pada malam ini, sudah semayang, sebut 3 kali, belum bangun atas sejadah ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tubik pintu, insya-Allah malaikat tolong tepih kuman hok nak masuk ke lubang mulut, lubang hidungmu tu, kerana kamu minta pertolongan Allah. Tak ada siapa nampak kuman ni, kecuali malaikat. Dia boleh nampak hok mikroskop hospital tu, cerita lain lah. Berapa dah SOP Islam saya bagi malam ni? 1. Yang kedua, ketika mana wabak, apa yang Rasulullah suruh buat? Ifsyus salam. Tolong salam, jawab salam, kerana tu waxing. Ingat, jangan main-main dengan salam ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu adalah waxing. Kata ulama, orang yang bagi salam itu didoakan oleh malaikat akan keselamatan dia. Didoakan oleh para malaikat. Jadi kita kena ingat bahawa salam, membudayakan salam ini di musim COVID-19 ini begitu bagus, walaupun kita tak boleh bersalam. Lama dah kita tak bersalam. Salam pun lagu ni je, tu tak? Salam Jepun dah kita ni. Tak apalah, tak bersentuhan pun. Yang penting kamu bagi salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh tak lepas ni bagi salam? Suami isteri banyaknya pahala kalau di rumah jumpa bagi salam. Tembok dapur, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tembok kat TV, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Isteri kata suami aku ni gila ke? Lepas pergi ceramah duk bagi salam. Dah, kita nak keberkatan salam itu. Sebab salam tu setiap kali pertemuan. Temu dapur, salam. Tu tandah tengok dia ada, Assalamualaikum. Itu adalah waxing. Faham?
Tengok Brunei kena Covid. Brunei, negara Brunei satu-satunya negara yang Covid dia tak banyak. 1, 2, 3 kes tu bawa balik luar negara. Apa? Kerana dia Darussalam. Pertama. Yang kedua, kerana Brunei Darussalam ini, ketika mana Covid melanda dunia, raja dia bertitah dah, minta tolong rakyat dia baca Yasin sekali sehari, minta wabak ni tidak masuk negara dia. Tidakkah dalam Yasin itu ada salam? Salamun qawlan mir rabbir rahim. Yes, jadi dia buat. Jadi dia buat. Dan di Brunei, apa slogan dia masa Covid baru ni? Kita di Malaysia sampai naik bendera putih, kita jaga kita. Betul tak? Jiran makan, kau tak makan, mumu aku. Mati aku tak pergi, so kau hidup. Tapi di Brunei, apa slogan dia? Allah jaga kita. Tengok lain, suasana dia lain. Sebab tu Covid tak masuk negara dia. Yes, SOP, hand sanitizer, itu fizikal. Spiritual pun kita kena ada, doa dan sebagainya. Sebab tu bagi salam ni hukumnya, hukum bagi salam sunat ke wajib? Sunat. Jawab salam wajib. Tetapi haram kita jawab salam dalam 4 keadaan. Ni kena belajar. Bila? Yang pertama, ketika mana kita sembahyang Jumaat, ramai-ramai sudah sembahyang, tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita makmum, Waalaikumsalam, tu imam, batal sembahyang kamu, haram jawab pada ketika tu. Kedua, ketika mana kita duduk dalam tandas. Ketiga, ketika mana orang kafir bagi salam. Lah ni acong bagi salam ke dah aware dah. Assalamualaikum haji. Nak beli semi sebik saya ke haji. Jawablah waalaikum. Boleh jawab, bukan tak boleh jawab. Yang ketiga, ketika mana salam orang bagi pada kita itu ada makna, ada udang di sebalik batu, maka haram kita jawab pada ketika tu. Berapa dah SOP Islam saya bagi tahu ni? 2. Yang ketiga, Rasulullah suruh kita apa? Perbanyakkan wuduk ketika mana wabak. Ambil air semayang ni satu benda yang hebat. Tidakkah ada basuh tangan? Khomo pun ada, hand sanitizer tu. Masuk air dalam hidung, buang, sapu lubang telinga ni, kuman-kuman. Begitu hebat kuasa wuduk kepada mereka yang yakin. Dan orang yang mati dalam keadaan dia berwuduk, kata ulama, mendapat husnul khatimah, mati yang baik. Rajinlah ambil wuduk. Kita kat sini ambil wuduk masa nak semayang je, tapi orang Arab ambil wuduk 24 jam duduk dalam wuduk. Tolong budayakan wuduk dalam kehidupan kita, kerana kita nak keberkatan. Ambil wuduk, bukan kena bayar pun air. Sebab itulah ulama menyebut manusia itu digugurkan dosa-dosanya. Ada 3 benda dia buat tanpa dia minta, tanpa dia bangun semayang malam, tanpa dia beristighfar. Buat 3 benda ni, dosa dia gugur secara tidak langsung. Apa dia yang pertama? Itsbatil wudu' inda ikrahihi. Perbanyakkan ambil wuduk ketika mana suka nak ambil wuduk. Bila? Ni musim hujan ni, sejuk, ambil wuduk, duk buat kipas pula. Ketar-ketar dengan kuliah kerana sejuk wuduk. Masa tu dosa-dosa dia gugur. Hebat wuduk ni. Yang kedua, kathratul khatawati ilal masajid. Perbanyakkan langkah kakimu mari ke masjid. Dosa kita gugur masa kita melangkah mari masjid tu. Tapi mari nak semayang lah, bukan mari masuk tandas dah. Yang ketiga, intizaris salah ba'das salah. Tunggu semayang lepas waktu semayang. Faham? Kita duduk tunggu isyak, duduk tunggu ni ceramah dulu. Masa ni dosa kita gugur dan gugur. Kita tak nampak. Meringankan beban dosa kita ni dengan cara kita buat ni. Gapo dia kita boleh mari sini? 3 tu ada pada kita syarat tu. Tak di hujan lebat kita berwuduk. Kalau ikut nafsu tak nak, ambil wuduk sejuk. Yang kedua, mari masjid. Yang ketiga, tunggu semayang lepas semayang. Inilah syarat-syarat tu ada berada pada dirimu pada sekarang ini. Alhamdulillah.
hmm? Tapi barang tak nampak. Bila nampak, mau masuk kubur lagi nampak. Berapa dah? 3. Dan ulama menganjurkan juga kita ketika mana wabak melanda, perbanyakkan sedekah. Sedekah ni hebat. Jangan main-main dengan sedekah. Tu tabung duk berjalan tu, tolak-tolak. Jangan tolak kamu mu tolak pergi kawan tu. Dah, ambil dalam poket ni bubuh baru tolak kawan sebelah. Kerana tu waxing tu. Waxing. Orang yang buh dalam tabung tu, malaikat berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jauhilah dia daripada Covid. Kerana dia bersedekah, ya Allah. Tidakkah sedekah itu penyembuh? Tidakkah sedekah itu ubat? Tidakkah sedekah itu penyuci? Maka dia bubuh dalam tu, insya-Allah panjang umur dia. Nak sedekah ni barang susah. Orang yang tak beriman, dia sedekah ni susah. Bagi RM10, ada tu iman ganti RM12? Tak ada. Memang burn duit tu bagi mereka yang tidak beriman. Betul tak? Sebab tu sedekah ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu apa? Maksud sedekah ni dalam bahasa Melayu bererti membenarkan. Apa membenarkan? Yes, dia yakin dengan janji Allah, bagi RM1 Allah ganti 700 kali ganda. Dia yakin, sebab tu dia bui. Orang tak bui tu dia tak yakin lah tu. Sebab tu dia bagi. Dan sedekah juga dalam bahasa Arab disebut sebagai infak. Maksud dalam bahasa Melayu apa? Pinjam. Siapa pinjam? Allah pinjam, dia ganti, don't worry. Surau kita ni alhamdulillah hasil daripada sedekah lah ni. Ekong, kipas, kapek cukup selesa lah. Betul tak? Bukan kerajaan bagi pun, bagi sikit-sikit adalah. Sebab dia banyak lagi nak bagi ni. Orang taman ni bagi sedekah, membangunkan surau seumpama ini. Yes, bagus. Dan saya tak heran kalau surau itu cantik, tapi orangnya tak ramai. Banyak berlaku dalam masyarakat kita. Saya nak surau seumpama ini, orang suraunya penuh macam malam ni. Alhamdulillah. Sebab masa hidup ni kita kena berkawan dengan geng-geng surau ni. Jangan kita sombong. Ni lalu kot surau masjid pun tak paling sah kau nak pergi dalam tabung. Boleh kamu tak nak datang masjid, tak nak berkawan dengan geng-geng masjid, jika kamu ada 4 syarat ini. Tolong sebut, tolong jawab, saya nak tanya. Kamu boleh tak ikut 4 syarat ni? Tak payah berkawan dengan orang. Syarat yang pertama, jika mati, kamu mandi sendiri. Boleh? Jawab, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Syarat kedua, takut-takut boleh. Jika mati, kamu kapan sendiri? Tak boleh. Syarat ketiga, jika mati, kamu mayang sendiri. Boleh? Tak boleh juga. Syarat keempat, jika mati, membawa van jenazah diri pergi kubur. Boleh? Kalau jawapan tak boleh, masa hidup ni, marilah surau masjid, kerana mereka inilah yang akan menguruskan jenazahmu suatu hari nanti. Mereka inilah akan mandikan kamu, akan kapankan kamu, akan sembahyangkan kamu, dan akan bawa kamu dalam van jenazah tanam. Geng-geng surau lah. Jangan masa hidup kamu sombong dengan surau, masa mati kamu nak mari cari orang surau. Betul atau tidak saya beritahu? Sebab tu saya pergi ceramah di Taiping, tak silap saya, satu ketika dulu. Orang ramai lebih pada ni surau, Masya Allah, do'ihnya cocok dengan telunjuk dinding tembus pelewuk anak-anak, tapi orang penuh pak bawah. Dia panggil tu imam, pasal apa ramai? Saya mari ceramah kau dok macam ni 24 jam Ustaz. Surau saya 5 waktu, insya-Allah ramai. Kata apa resipi tu imam? Saya bawa balik kampung saya. Dia kata, Ustaz, tak tengok di pintu gerbang masuk kampung tadi kami tulis dah. Dia tulis apa? Dia kata, wahai penduduk-penduduk kampungku, ingat, sekiranya masa hidup kamu tak datang ke surau kami, jika kamu mati, jangan harap kami nak menguruskan jenazahmu. Bye-bye. Dia buat gitu. Yes. Kadang-kadang nak suruh sedar kena buat lagu tu orang ni. Surau kita ni puas belembut dah. Dia ajak, dia kena wui lagu tu, baru dia mikir. Tak. Saya tanya tu imam, betul tak mu tulis mu buat? Yes, baru ni ada seorang mati Ustaz.
Tak pernah datang surau. Kami reject tengok IC dia mana kapur. Van jenazah pergi cari Tok Ngulu ni. Orang kapur mau mati urus lah. Dia bukan ahli Korea aku, dia tak mari masjid pun masa hidup. Kena buat lagu ni. Dah. Baru ramai orang masjid kita. Oh, kerah ustaz cara tu. Tak ada cara dah. Cara lain tak makan dah. Dah tubik pusat kuarantin pun tak mari lagi masjid surau. Nak suruh sedar lagu mana? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, nak cerita apa di sini? Nak cerita sedekah tadi ubat, sedekah tadi vaksin, sedekah banyak-banyak. Sedekah tak nanti banyak, sedekah sekadar mana yang kamu mampu. RM1 lah. Tak usah banyak lah. Surau kita ni saya minta setiap hari kamu istiqamah bagi 20 sen ya satu waktu. Hak mana kamu tak mari pun tak apalah. Mari sembahyang isyak tu kamu buh RM1. Jadi RM1 sehari tolong istiqamah, RM30 sebulan. Setahun berapa, 10 tahun berapa kamu simpan. Kerana duit dalam poket kamu, akaun kamu, itu bukan hak kamu. Itu hak kereta kamu, itu hak perut kamu, itu hak anak-anak kamu, itu hak telefon kamu. Yang kamu sedekah tu je, kamu hak simpan, hak masuk dalam kubur. Betul tak? Lagi Rasulullah suruh buat apa lagi ketika mana wabak? Wahai orang dalam kampung taman yang kena wabak, kamu tolong jangan keluar. Wahai orang luar, tolong jangan masuk dalam kampung tu. Maka berlakulah hari ni PKP di tak kawat jaring tu, tak kawat bulat tu. Itu adalah PKPD. Rasulullah dah bagi tahu lama dah. Ingat dah kita masa PKP siapa nak beli gula pun ada roblok depan tu. Itulah Rasulullah suruh dah berkesan insya-Allah. Lagi perbanyakkan doa, kerana doa ni kuasanya hebat. Musim wabak ni banyak berdoa. Terutamanya berdoa ketika bila kamu berdoa, kamu tak sedar sebenarnya 17 kali sehari kamu duk jampi minta dengan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya Tuhanku, Engkaulah aku sembah dan tempat minta tolong. Dan niat kamu minta tolong apa? Jauhkan aku daripada COVID-19 ya Allah. Niat lagu tu walaupun dalam sembahyang tak batal. Tempat nasta'in tu niat supaya Allah jauhkan kita daripada segala musibah, terutamanya wabak COVID-19 ini. Boleh, tak ada masalah. Baca. Dan seterusnya, apa lagi SOP Islam yang kita nak tubik rumah tu bacalah ayat ini. Nak buka pintu serik tu baca ayat ni, insya-Allah malaikat jaga kamu. Letak tangan kanan kat dada kiri, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Okey, buka pintu, nak turun pakai selipar, baca pula ayat ni. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah. Kepadamu ya Allah aku bertawakal. Tidak ada kuasa yang lebih hebat kecuali kuasamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pakai selipar, turun pergi, insya-Allah. Ni SOP. Mas pakailah, hand sanitizer gunalah, jasmani kita guna, rohani kita guna, insya-Allah selamat kita. Itu namanya ikhtiar. Belum tentu jadi, kuasa Allah. Jadi tak jadi tu. Berapa ramai yang pakai mask mati. Jangan kata pakai mask, yang cocok vaksin 2 dos pun mati ramai. Dan ikhtiar belaka lah tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian,
Kes kita turun hari ni antaranya sebab apa? Vaksin dengan izin Allah. Depan saya ni siapa cocok vaksin dah tolong angkat tangan? Hak dah cocok. Alhamdulillah. Jatuh siapa anti vaksin tolong angkat tangan? Yes. Kerana sampai di saat ini dewasa yang sudah cocok vaksin 98%, yang belum cocok 2%. Dalam bahasa yang mudah kita orang kapur nak faham, 100 orang 98 orang cocok, 2 orang tak cocok. Tidakkah kamu ingat kerajaan dah warning baru-baru ini, siapa tak cocok vaksin akan disusahkan. Cikgu lah ni tak cocok vaksin, kurang lah store. Kurang lah store. Nanya kawan tu dah. Jangan kata cikgu, kita nak masuk kedai makan pun orang tak bagi. Kat Sungai Petani ni tak apa lagi ni, Kuala Lumpur memang strict, tak bagi. Nak masuk kedai makan, lapar perut kita tak cocok vaksin. Kita hidup ni kena duduk sebelah majoriti, jangan hidup sebelah minoriti. Susah hidup kita. Saya mari nak ceramah, 2 orang blok sekat, dijeli, degree. Saya bagi lesen. Ingat kau dia nak lesen. Kalau dia tengok lesen ustaz ni mati 2025, okey ustaz, tak apa, mati tak apa lesen. Tengok rotek, oh rotek kata ustaz mati, tak apa, tak ada masalah. Lepas tu nak apa? Ni dia nak go ni, tuan-tuan bawa lah go ni jalan, kerana hak ni lebih mahal pada lesen ni. Gapo dia ni? Yes. Lah ni CJ PhD kau si dia apa tak laku belaka, hak ni laku ni. Kita orang tua-tua ni bawa kertas ni mudah. Depan polis kamu nak buka telefon pun terketar-ketar. Polis duk tepi cermin duk tengok mana Mai Sejahtera nak buka, password tak ingat pula dah. Buka kertas ni, mudah-mudahan. Tidakkah kalau saya tak boleh tunjuk, susah. Saya dah sampai gerik dah. Dia suruh patah balik, saya susah. Kamu tunggu beramai-ramai di sini pun susah. Penceramah tak kunjung tiba, bapa kena perambat balik sebab tak ada vaksin. Baru ni saya ceramah di Kuala Berang. Sudah ceramah tunggu saya kat kereta ni, seorang pokcik askar tak sedar tubuh macam komando. Oh dia kata sedap mu mari kampung aku, mari ceramah, suruh cocok vaksin. Mu tahu dah aku ni anti vaksin. Kata apa you tak cocok vaksin? Ustaz tahu dah orang cocok vaksin ni 2 tahun je hidup. Dia tahu mana ni kau ni. Dia kata 2 tahun je hidup. Pani mati belakang geng-geng cocok vaksin. Tinggal geng-geng saya je dia kata. Saya pun jawab ke dia, kata kamu yang susah. Pasal apa susah? Yes, dah kamu kata geng-geng vaksin 2 tahun je hidup, sikit lagi 98% ni mati belaka, tinggal mu 2%. Mu nak hidup dengan siapa? Mu nak berniaga dengan siapa? Mu nak bercakap dengan siapa? Garuk kepala dia, start motor balik. Jangan tuan-tuan kita ambil benda-benda sampah-sampah dalam telefon ni banyak. Tidakkah kita cocok vaksin ini? Mufti di belakang kita, belakang mufti tu Dr. Fakar, buat kajian dah. Kita tak payah bijak pada mereka lah. Walaupun kena cocok berapa vaksin pandai cocok lah. Dengar-dengar ada pula yang ketiga dah. Dah siapa dia panggil? Penggalak. Orang lelaki beringat mu cocok ni galak je. Kena bayar tak cocok baru ni? Dah free je. Cocok lah, bukan kena bayar pun. Kita tengok orang yang tak cocok baru ni susah hari ni. Nak cocok susah dah. Pusat komuniti tutup, semua tutup belaka dah. Doktor suruh pergi di hospital, tu pun doktor buat bola. Suruh mari hari ni, minggu depan, bulan depan, tak cocok-cocok hari ni. Nak masuk kedai makan pun tak boleh. Masa orang cocok dia tak mau. Jadi nak ceritanya apa? Nak cerita pada kita bahawa SOP ini kita perlu ikut. Dan vaksin itu satu ikhtiar. Kerana orang yang cocok vaksin pun ramai mati, tak ada masalah. Yang penting kita cuba. Jadi pada malam ini saya nak juga bagi vaksin pada kamu daripada langit. Vaksin ni hebat. Amal lah. Kerana saya tuan-tuan, kalau nak dapat penyakit, saya lah orang yang pertama boleh penyakit. Kerana saya ceramah satu hari satu negeri. Sudah ceramah yang pastinya surau masjid bagi makanan yang special untuk saya.
penceramah. Tapi Alhamdulillah, sampai hari ni saya tak ada penyakit, saya tak ada kena Covid. Sebab apa? Berkat saya duk amal ayat yang 5 patah ni. Kalau tu suruh masuk dekat-dekat ni, tak apalah, tak muat duduk luar pun tak apa, ikut saya baca. Ayat ni adalah ayat Nabi Ibrahim baca. Sebab tu Nabi Ibrahim hidup ratusan tahun, kata ulama, tanpa penyakit, kerana dia baca ayat 5 patah ni. Saya tak nak baca ayat panjang-panjang. Saya tahu kamu tak ingat, tua-tua belaka dah, nama bini pun tak ingat, so kau nak amal ayat ni dah. Di sekitar rumah saya baru ni semua kena Covid. 98% kena Covid. Saya, anak-anak, Alhamdulillah tak kena. Sampai orang kesihatan telefon saya, "Ustaz, buat apa, makan ubat apa ni tak kena Covid ni?" Saya pun teringat ayat yang saya baca ni. Tuhan jaga tuan-tuan dan puan-puan. Nak ke tak nak? Kalau nak, ada beberapa syarat. Yang pertama sekali, tolong buka mask. Nak tengok mulut bergerak, biarlah tak ada gigi pun tak apa, buka kejap. Pandai masuk, pakai balik, baca ayat Quran, yakinlah. Yang kedua, ijazah tu lebih berkesan. Sekiranya baca bersama saya, tuan-tuan duk tengok YouTube yang belum ni, duk tengok TV yang belum ni, hari ni saya mari depan-depan ambil ijazah. Saya bawa satu kitab ni, Aku Sakit Dia Penyembuh. Tajuk kita malam ni, kitab ni, ayat atas ni kita nak baca. Dan siapa ada ayat ni pada malam ni, saya ijazah semua ayat-ayat yang ada dalam ni. Tuan-tuan, duit yang kita ada, buah minyak kereta jadi asal, makan masuk tandas, ni bawa masuk kubur jika anak cucu kita baca. Bukan mahal pun. Satu ni 30 je. Saya tahu tuan-tuan bukan mari pasar malam, mari masjid tak bawa duit, tak apa, ambil dulu. Dalam ni ada nombor akaun, muka surat 186, pandai masuklah. Saya bagi tempoh 10 tahun untuk transport RM30 tu. Saya bukan mari nak nego, mari nak buat ilmu. Siapa nak angkat tangan, kita baca ramai-ramai insya-Allah. Jangan berkira dengan ilmu, mudah-mudahan ada keberkatan. Bukan suruh bayar malam ni, ambil nombor akaun dalam tu, transfer 10 tahun tempoh. Bukan RM30,000, RM30. Okey, ayat tu di kulit buku warna kuning ni. Kita nak baca ni. Bila saya kata ijazah, tuan-tuan kata qabil tu, saya terima, maka jadi anak murid saya, amalah ada keberkatan. Kerana ilmu kamu tu bersanad insya-Allah. Baca dulu 3 kali. Belum saya baca, di kulit buku warna kuning, tak payah belet, di kulit buku. Muslimat, orang di luar pun boleh angkat tangan. Angkat tangan kanan semua, letak di dada kiri, ikut saya baca. Mana nak tu baca, kena ada belum saya baca ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan penyakitku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Okay, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, Tuhanku, sekiranya kau ada penyakit, niat penyakit apa kamu ada sekarang, kamu yang tahu. Muntahkan penyakit itu ya Allah, sebagaimana engkau muntahkan Nabi Yunus daripada perut ikan Nun. Niat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, Tuhanku, campurkanlah vaksin langit dalam darah dagingku ya Allah, untuk melawan COVID-19 yang melanda negara kami pada ketika ini ya Allah. Jagalah diriku, keluargaku daripada varian-varian yang berbahaya, terutamanya COVID-19 ya Allah. Niat molek.
Saya baca sekali lagi, saya kata ijazah, tuan-tuan kata qabiltu, saya terima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Saya dengan nama Allah mengijazahkan surah Asy-Syu'ara ayat 80 untuk kesihatan anda kerana Allah Ta'ala. Qabiltu, saya terima untuk diamalkan. Mudah-mudahan ada keberkatan. Amin ya rabbal alamin. Balik baca muallim. Satu buku tu saya ijazah, doa-doa saya tu balik baca betul, muallim baca. Kelambu mata, ayat mana, darah tinggi, cimani, anak menangis, semua ada dalam tu. Dan pada malam ni saya nak ijazah dua benda. Yang pertama berkitab, yang kedua bersurat. Ustaz lain mari ceramah, dia tak ada buku gini sebab dia tak ada ijazah. Saya ni ada ijazah, tambah-tambah melibatkan nyakit ni, doa ni kena ada Tok Guru baru jadi. Bukan nak cerita saya ni ahli Tok Guru dah, tapi proses. Dia panggil sanad tu kena ada. Berkitab dengan helaian saya nak bagi ni, bersurat ini adalah satu perjanjian Nabi Sulaiman dengan jin laknatullah. Ketika mana dia ada kuasa, dia panggil Ifrit mari menghadap dia. Dia kata, "Hey Ifrit, tolong bagi tahu geng-gengmu tu jangan masuk dalam rumah orang ni dan jangan sakiti anak-anak dia." Doa ni saya nak ijazah ni. Insya-Allah rumah kamu tidak akan dimasuki jin iblis. Insya-Allah budak menangis, baca tiup atas muka senyap. Doa ni saya dah amal lama dah. Kamu sebagai ibu bapa, tok nenek, anak cucu menangis tak percaya motor bomolah pukul 3 4 pagi, siang dia nak tidur, baca sendiri, baca tiup. Anak degil suka main telefon, anak degil sembahyang subuh pun tak nak, tampak dalam bilik tidur dia dengan izin Allah. Yang mana doa tu agak panjang, kita nak tulis pun terketar-ketar, tua dah. Saya tulis salin dah. Saya tulis salin dah, ada di kertas merah ni, bukan mahal pun, kertas biasa laminate plastik yang ni, letak atas riba tu, ikut saya baca beramai-ramai. Jadi malam ni kamu bawa balik dua ijazah, berkitab dan bersurat. Orang lain balik, tak bawa balik satu sebagai contoh, kita bawa balik dua benda dalam ragam mutu ni, dapat keberkatan. Lepas ni nak photostat 1000 2000 photostat, bagilah, yang penting kamu ada ibu dia dulu. Terima ijazah balik tepek dinding dengan izin Allah dah. Kita baca beramai-ramai. Siapa nak boleh angkat tangan, kita baca. Saya kata dah tak ada duit, ambil dulu. Berapa tahun saya bagi tempoh? Yes, bukan gurauan, betul. Saya tahu musim susah duit ni. Lepas Covid lagi, kamu dapat rezeki lagi, bayarlah. Tengok dalam buku sekarang, muka surat 186. Jumpa tak? 186. Tu nak bayar lagu mana? Ada tu situ tu. Jumpa tak? Tu 186 tu. Tu nombor. Nak transfer ke apa, ikut 10 tahun saya bagi tempoh. Bismillahirrahmanirrahim. Unashidukum bil ahdil ladzi akhadhahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina unashidukumullah an takhruju wa la tu'zu ahada wa tarhalu min baitina. Aku bersumpah dengan perjanjian yang dibuat oleh Nabi Sulaiman terhadap kamu, bahawa kamu keluarlah dan berpindahlah daripada rumah kami. Aku menyeru akan kamu bahawa kamu keluar dan jangan sekali-kali
kamu menyakiti seorang pun, dan kamu berpindahlah daripada rumah kami. Okay, saya dengan nama Allah menjazakan doa ini untuk diamalkan sebagai ikhtiar, kerana Allah Ta'ala qabil tu, saya terima. Amin ya rabbal alamin. Dua benda tu balik tepek. Nak foto step bagi ke anak-anak, bagilah, tak ada masalah. Yang penting kita ada ibu tu dulu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada pertanyaan nak tanya, boleh tanya jika ada. Dan lepas ni siapa sakit-sakit sendi, lengan-lengan badan, sakit lutut, sakit belakang, ada minyak komunitas saya bawa ni. Mata kabur ramai depan saya ni, mata kelabu saya tahu. Saya bawa semburan ni, sembuh. Bukan hand sanitizer ni, air zam-zam pun dalam mata. Mudah-mudahan boleh baca Quran. Tu yang matlamat kita. Betul tak? Ada kat luar, tengoklah. Dan jika tak ada pertanyaan, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan pada malam ni, ada yang berhajat nak buat rawatan ke? Darah tinggi, cimani, jantung, saka, sihir, santau, nak scan dia ada gangguan, kau saya pegang atas kepala 3 saat, tak lama ada saka bakar merangkak jadi harimau. Tengoklah lepas ni, bukan kena bayar pun. Cuma bayar ubat-ubat ni luar, pendaftaran tak ada. Ada tak? Yang nak buat rawatan, saya nak 10 orang paling kurang. Tak ada 10, saya balik. Ada 10, saya tunggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada. Kalau ada lepas sembahyang apa ni tunggu. Tak mau angkat tangan tak apa, malu. Jumpa saya lepas ni. Sudah sembahyang lepas ni tolong tunggu. Dan hak mana sudah saya ceramah, cepat-cepat balik, tolong tangkap orang ni. Awal lagi dia lari. Dia ada saka ni, dia lari awal lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak tuan-tuan dan puan-puan tolong amalkan ayat-ayat yang diijazahkan pada malam ni. Boleh ke? InsyaAllah. Yang kedua, saya nak kamu semua tolong jaga SOP. Takut masjid kita ni kena tutup balik. Alhamdulillah nampak jaga belakang comel. Teruskan. Dan yang ketiga, satu berita baik saya nak beritahu anda kepada sesiapa yang ada penyakit darah tinggi, kecil manis, jantung. Tolong dengar balik. Saya ceramah buat perubatan ni. Darah tinggi, kecil manis, jantung, batu karang, gout, stroke, buah pinggang, barah, resdung, fibroid, thyroid, migraine, gastrik, mata tak berapa nampak, telinga tak berapa dengar, lutut sakit, buasir sampai berdarah dah, ada penyakit kulit, kolesterol tinggi, prostat orang lelaki, tua-tua, kerak kencing malam-malam hujan ni, terutamanya darah tinggi, kecil manis, jantung, batu karang, gout, stroke, buah pinggang. Saya bawa sini kayu orang asli guna ni, ubat yang hebat namanya kayu kemuning hitam. Orang Kedah panggil penawar hitam. Rendam dalam air panas 3 minit, air jadi kuning. Ni bukan air ketung ni. Rendam 3 minit, air panas, air jadi kuning, tak rasa kelak, tak rasa pahit. Minum air dia segelas sehari. Orang kecil manis darah tinggi 18-20, minum segelas tunggu 5-6 dah dengan izin Allah. 10 orang yang ambil dengan saya, 8 orang sembuh dengan jayanya. Apa guna ada duit sakit? Ubat hospital ni kita makan daripada muda lagi. Terutamanya ubat darah tinggi. Kalau tak telan sebiji sehari sampai mati dah kamu kena telan. Cuci balik buah pinggang tu dengan kayu ni dengan izin Allah. Tapi jumpa saya malam ni lewat dah. Cimani 20, darah tinggi 200, tak padan dah. Nak rendam kamu cari pasu, asah dalam pasu. Ni tengok, asah dalam pasu, ambil air cucuk dalam gelas. Minum air asahan tu, teh dengan metak cimani turun mendadak dengan izin Allah. Saya kata rendam, bukan telan. Mampu kerah mau telan. Kayu ni besar ni, ada kat luar. Tengoklah lepas ni, ikhtiar. Jadi untuk akhirnya, mari sama-sama kita baca doa. Mudah-mudahan ada keberkatan. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu-ilmu yang dijazahkan kepada kami pada malam ini. Mudah-mudahan dengan ilmu-ilmu tersebut, ayat-ayat tersebut boleh menyembuhkan penyakit kami dan menjadi antibiotik dalam darah daging kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.